Ibarat jatuh di tipe tangga, beliau pulang dari kampung, tuan rumah pula meminta beliau keluar dari rumah sewanya, sewa rumah tertunggak, tidak dibayar oleh ketua keluarga. Kemudian ujian demi ujian menimpa, beliau pula disyaki menghidapi kanser payudara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, salam sejahtera. Hari ini saya nak bagi reaksi sikit lah mengenai dengan isu viral yang mana ibu dan anak kecil tidur dalam kereta setelah diceraikan suami dan diusir oleh tuan rumah kerana sewa tertunggak. Kisah ni memang sedih juga lah ni. Seorang ibu muda berusia 30 tahun tinggal di dalam kereta bersama 6 orang anak berusia 14, 10 tahun, 8 tahun, 3 tahun, 2 tahun dan 5 bulan di stesen minyak Rasa, Hulu Selangor, dan menumpang mandi di tandas stesen tersebut. Beliau sedang dalam proses penceraian kerana kes ditangguhkan kerana PKP. Suami tidak pulang ke rumah sejak 4 bulan yang lalu, iaitu Februari 2020. Ketika ini beliau tidak mempunyai pekerjaan setelah diberhentikan oleh majikan sejak Mac 2020 kerana PKP. Maknanya ibu ni tidak ada kerja. Sepanjang PKP beliau pulang ke kampung di Temerloh Pahang. Ibarat jatuh di tipe tangga, beliau pulang dari kampung, tuan rumah pula meminta beliau keluar dari rumah sewanya, sewa rumah tertunggak, tidak dibayar oleh ketua keluarga. Kemudian ujian demi ujian menimpa, beliau pula disyaki menghidapi kanser payudara tetapi belum menerima rawatan susulan lagi. Manakala anak yang berumur 2 tahun mempunyai masalah jantung berlubang dan masih menerima rawatan susulan di Hospital Sedang 2 kali setahun. Anak berumur 5 bulan pula menghidapi ketumbuhan di leher namun belum dapat dikenal pasti. Jadi rawatan susulan di Hospital Selayang. Terkini beliau dan anak-anak ditempatkan di sebuah hotel di Bukit Beruntung yang dibiayai oleh NGO Darul Jariah. Zakat Selangor menyalurkan sumbangan kecemasan sebanyak RM500 bagi menampung keperluan pemohon dan anak-anak sementara menunggu bantuan susulan dalam masa terdekat. Jadi hasil bancian mendapati beliau layak didaftarkan sebagai asnaf fakir, dan antara bantuan yang akan disalurkan deposit sewa bulanan rumah, bantuan kewangan bulanan, bantuan makanan bulanan, bantuan perubatan, rawatan bulanan. Dan kredit kita berikan kepada Ustaz Muhammad Haziq, Lembaga Zakat Selangor, Cawangan Hulu Selangor. Dan terima kasih kepada Darul Jariah dan Kuan Chi Heng atas bantuan yang diberikan di peringkat awal. Itu dia. Saya rasa ini isu-isu yang banyak berlaku dalam masyarakat kita. Banyak berlangsung dalam masyarakat kita yang semakin lama semakin berat. Sebab tu bila bercakap tentang isu rumah tangga ni, dia bukan isu cinta semata. Mula-mula mungkin ada perasaan cinta, sayang, kasih dan sebagainya. Tetapi lama kelamaan bila benda tu semakin pudar dan tidak diperbaiki, mungkin ada masalah-masalah tertentu yang dihadapi oleh suami. Saya tak nak menyalahkan sesiapa dalam hal ni. Cuma apabila tetapi perbuatan yang salah tetap salah lah. Apa perbuatan yang salah? Iaitu bila nak mencerai tinggal terus tanpa bagi nafkah dan sebagainya. Sebab nafkah masih lagi perlu diberikan selagi belum cerai. Apalagi dalam proses penceraian di mahkamah, belum lagi. Maknanya nafkah mesti bagi wajib kepada isteri. Anak-anak, kalau dah cerai pun sekalipun, nafkah anak-anak tetap wajib diberikan oleh suami tadi. Jadi maknanya cerita dalam rumah tangga ni sebenarnya antara isu yang paling besar adalah isu tanggungjawab. Hari ini banyak rumah tangga cintanya semakin pudar. Kenapa? Perasaan semakin kurang kasih sayang. Kenapa? Salah satu puncanya adalah apabila masing-masing tidak menunaikan tanggungjawab, hak, amanah dan tanggungjawab. Contoh isteri tidak tunaikan tanggungjawab suami, layan suami dan sebagainya kan. Waktu suami memerlukan hubungan intim, dia tak nak layan, tak nak beri, penat dan sebagainya. Betul, penat dan sebagainya, kena saling memahami. Tetapi jangan anggap benda tu remeh. Maknanya jangan setiap kali minta, penat dan sebagainya. Kena ikhtiarkan sesuatu supaya benda ni dapat diselesaikan. Sesama juga apabila suami tidak menunaikan tanggungjawab, kerja-kerja rumah tak nak buat, tak nak bantu, nafkah tak bagi, nafkah batin saja, nak hubungan seksual saja, belayan kasih sayang tak diberikan. So ini sebenarnya salah satu punca masalah yang akan jadi semakin besar. Dan kerisauan saya adalah apabila ibu ataupun ibu ataupun isteri tadi, kalau ada masalah berlaku tidak dilaporkan pada pihak berwajib. Ini saya risau kan. Contoh kalau dipukul, didera dan sebagainya, kena laporkan. Kalau tak lapor, dia sangat bahaya. Sebab apa? Dia seolah-olah membenarkan. Sayang kita atau maknanya pengorbanan kita sebagai isteri
dan ibu kepada anak-anak, jangan sampai mengancam nyawa, jangan sampai kita terdera emosi dan juga fizikal. Islam ada bagi jalan keluar. Apa dia? Penceraian. Penceraian salah satu jalan keluar. Tetapi yang lebih utama adalah perdamaian. Maknanya kalau boleh baiki hubungan, boleh baiki balik tanggungjawab, boleh baiki semua dari sudut nafkah dan sebagainya, itu adalah lebih baik. Tetapi apabila dah tak ada jalan keluar adalah penceraian. Cuma para lelaki kena ingat, saya mengingatkan diri saya dan semua para lelaki di luar sana, kenapa Allah berikan kuasa talak tu kepada kita? Kerana kitalah yang akan menentukan keluarga ini akan terus kekal atau tidak. Kuasa tu ada di tangan kita. Sebab itu nafkah juga atas tanggungjawab kita. Nafkah zahir, nafkah zahir, batin sama. Jadi maknanya keutamaan adalah maknanya perlu untuk kita selesaikan tanggungjawab itu sebaik mungkin. Kerana yang akan dipersoalkan banyak nanti bukan isteri kita, tetapi kita sendiri. Bagaimana kita mengawal dan juga kita mengemudi rumah tangga. Sebab itu cinta ni dia adalah hasil tindakan apabila seorang itu bertanggungjawab, apabila seseorang itu menunaikan amanah, apabila seseorang itu bukan saja dah selesai dua tanggungjawab dan amanah tadi, terus fokus pula bagaimana untuk terus menyintai pasangan. Sebab itu penting, kan? Barulah rumah tangga tu insya-Allah biiznillah, dengan izin Allah akan kekal bahagia. So apapun saya doakan kalau isu ini saya tidak nak menyalahkan sesiapa, tetapi saya bimbang isu ini akan berulang lagi sekiranya tidak ada orang yang memberikan orang kata apa, pendidikan, orang educate para asatizah kita kena cerita hal ini supaya benda ni tak berulang. Kerana ianya tidak hanya merosakkan meruntuhkan satu rumah tangga, tetapi dia lebih kepada kesan kepada anak-anak itu nanti, dan macam mana survival anak-anak itu nanti apabila tidak ada pihak ataupun apabila ayah sendiri tidak bertanggungjawab terhadap anak-anak. Jadi sebab itu penting. Terima kasih, saya ucap terima kasih kepada Lembaga Zakat Selangor. Tahniah, anda memang hebat, bagus. Ikuan Ci, tahniah kerana anda prihatin. Darul Jariah, tahniah, anda prihatin, anda bagus. Dan peranan kita pula sebagai jiran, sebagai orang yang terdekat, kalau ada isu-isu terdengar kes-kes begini, jangan tutup telinga. Betul kita tak nak campur hal rumah tangga orang, tetapi ada level-level tertentu. Kadang-kadang kita kena bukan intai, kadang-kadang kita kena ambil tahu dan ambil cakna apa yang berlaku di sekeliling kita. Kalau kita dah dengar dah sebelah rumah kita tu orang duk bunyi menjerit dan sebagainya, takkan kita nak duduk diam. Mesti kita datang tengok apa berlaku. Kerana apa? Sebab kita perhatian, kita cakna. Itu yang Islam ajar. Okey. Jadi insya-Allah saya doakanlah semoga keluarga tadi, keluarga yang Allah ujinya dengan sedemikian, insya-Allah Allah berikan jalan keluar, Allah berikan kerja yang lebih baik, Allah bantu murahkan rezeki, mewahkan rezeki, dan insya-Allah anak-anak ini sebenarnya kalau betul caranya, insya-Allah dengan izin Allah akan jadi anak-anak yang hebat. Sebab apa? Sebab ujian yang mereka lalui sekarang ni hebat. Bila ujian hebat, insya-Allah hasil kekuatannya, produknya insya-Allah akan jadi hebat juga. Jadi puan, insya-Allah Allah mudahkan segala urusan dengan anak-anak sekali lah. Dan kepada mungkin bekas suami, saya doakan Allah berikan hidayah, berikan kemampuan, berikan kekuatan untuk menebus kembali kalau ada kesilapan, kesalahan, menebus kembali. Dan tak semestinya berkahwin semula, tetapi mengambil tanggungjawab terhadap apa yang sepatutnya dia bertanggungjawab. Dan sebab itu dalam Islam ni dia ajar nak bercerai pun cerai dengan cara baik. Cerai dengan cara baik. Cerai dengan cara baik, bukan dengan cara menganiaya dan juga menzalimi. So wallahu a'lam. Terima kasih. Assalamualaikum.